Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, semua okey ke setakat ni? Okay, kamu ada lagi 2 minggu sebelum 2 minggu ke? 1 minggu je lagi kan? 1 minggu untuk soalan, untuk peperiksaan bertulis dan 2 minggu lagi untuk paper fizik. Betul tak? Kamu punya countdown. Okay? Okay. Okay, so okay, kita teruskanlah dengan kita punya effort. Okay. Okay, kita ada 2 lagi set kertas satu yang nak dibincangkan. Okay, so malam ni kita bincang percubaan negeri Terengganu. Okay, so soalan percubaan negeri Terengganu ni pun selalunya orang akan take note jugalah, selalunya SBP, MRSM dengan Terengganu. Okay, memang orang akan buat. Okay, so cikgu dah tengok soalan pun. Okay, soalan ni banyak konsep daripada pengiraan. Okay, dan hari ni pun okay, Hazim masuk. Okay, Hazim kamu check jawapan dan ambil dekat group Okay, okay, soalan dia banyak kepada konsep dan cikgu pun ambil soalan konsep lah. Okay, sebab konsep ni cikgu nak bagi kamu supaya tak lupa lah. So kena berulang-ulang. Okay, kita berulang-ulang lah kita discuss. Okay. Okay, so ni soalan nombor 1 ke nombor 2 Okay. Okay, tadi tengok ramai yang betul kan? Okay, so kita bincang soalan. Okay, so cikgu pilih soalan kebanyakannya soalan konsep. Okay, so yang pertama ni bab 2 lah kan? Okay, cikgu tengok soalan Terengganu ni tak banyak soalan yang pengukuran kan? Yang macam unit ke, skala ke, apa ke, kuantiti skala, terbitan semua tu. Okay, dia terus kepada soalan bab 2. Okay. Okay, sebuah kereta bergerak dengan laju seragam mempunyai pecutan apa? Okay, ni ada yang salah tak? Yang tak tahu lagi. Okay, Bakis 3/3. Okay. Okay, halaju seragam. Halaju seragam ni maksudnya V dia tetap. Okay, apa jadi pada pecutan kalau V tetap? Pecutan jadi sifar, kan? Jawapan dia ialah C. Okay, kenapa V sifar? Okay, so kita ambil macam ni. Kalau kita buat graf, V lawan T, halaju tetap katalah 10 je. So macam ni kan? Dia punya graf macam ni. Jadi, ada kecerunan tak? Macam ni kita nak ambil kecerunan. Kecerunan sama dengan apa? Kosong. Okay? So halaju seragam pecutan akan jadi sifar. Okay, siapa yang tak tahu yang ni? Ella tak tahu. Okay? So, kalau soalan tentang soalan bab 2 ni kan, kalau soalan struktur kan, struktur macam selalunya daripada graf dia akan tanya, dia kata terangkan pergerakan objek dari A ke B. Okey, katalah dia bagi soalan macam ni kan, ada ni A, ini ialah B. Okey, dia suruh terangkan pergerakan objek. Okey, siapa ingat lagi kalau kita nak jawab terangkan pergerakan, kita nak guna apa ayat dia? Kuantiti apa yang kita akan pakai?
Boleh tak kamu kata pergerakan malar? Selalunya orang tersilap jawab macam tu. Dia kata pergerakan objek itu malar. Pergerakan objek itu bertambah. Tapi dia tak bagi kuantiti. Okay. So kalau soalan macam ni, kamu boleh jawab sama ada yang pertama dari segi halaju. Kalau kamu nak kata halaju dia apa? Halaju objek dari A ke B adalah seragam. Kalau kamu tak mau sebut halaju, kamu guna perkataan apa? Pecutan. Pecutan objek dari A ke B ialah sifar. Okey, faham tak? Selalu kan soalan kalau struktur macam ni yang dia tunjuk pasal graf pergerakan, dia suruh terangkan pergerakan dari A ke B. So kamu kena pilih sama ada kamu nak jawab dari dari segi halaju ke dari segi pecutan. Tapi kamu kena tahulah dia jadi apa, seragam ke, sifar ke. Tapi kamu tak boleh dah kata objek tu bergerak dengan seragam. Tu salah. Kamu tak bagi tahu apa dia punya kuantiti. Yang mana kuantiti ni? Kita kena sebut apa dia? Halaju ke ataupun pecutan. Okay, faham tak? Apa yang cikgu explain ni? Okay, ada soalan? Okay, tak ada. Arif, okay Arif? Okay, jadi maksudnya kalau soalan tentang pergerakan ni, graf pergerakan ni, okay, kamu kena jawab sama ada dari segi halaju atau pecutan. Tak payah jawab dua-dua. Okay, tapi kalau dua-dua tahu lagi baguslah. Jadi kamu boleh sebut sama ada nak sebut dari segi halaju ataupun sebut dari segi pecutan. Okay? So kita buat ulang kaji sikit lah. Okay, kalau soalan ni macam senang lah kan. Okay. Next. Okay, ni konsep juga. Inersia satu objek dipengaruhi oleh apa? Siapa yang tak tahu lagi? Okay. Inersia hanya dipengaruhi oleh jisim. Halaju tak pengaruhi dia pun. Okay. Inersia ni dia tak ada rumus kan. Tapi inersia dia akan jadi besar kalau mass besar. Okay. Contohnya macam lori kecil dengan lori besar lah. Okay. Lori besar dia susah nak bergerak sebab mass dia besar, inersia dia besar. Okay. Tapi dia tak bergantung pada halaju pun. Okay. Pecutan pun tak, suhu pun tak. Okay. So tolong ingat. Hanya jisim sahaja yang mempengaruhi inersia. Kalau kita kata berat, betul tak? Berat betul tak? Okay, kalau dekat semua pilihan jawapan tu, okay, kat pilihan jawapan tu ada jisim, berat. Jadi berat akan jadi salah lah. Dia kena jisim. Okay, kadang-kadang dia bagi keliru kan. Sebab kita suka kata berat, tapi bukan berat. Sebenarnya jisim. Okay, so start hari ni tolong ingat inersia hanya dipengaruhi oleh jisim. Okay? Okay. Seterusnya. Okay ni. Siapa betul soalan 5? Ada yang salah tak? Okay, lantas betul ke salah? Betul. Betul, okay. Okay, jawapan dia C. Daya dan masa hentaman. Okay, so kita tengok Rajah menunjukkan satu daya bertindak pada satu objek. Okay, daya kepada satu objek. Impuls yang diberikan oleh objek itu dipengaruhi oleh... Okay, so kita ada... Impuls ni kan ada dua. Kita ada impuls dan juga kita ada daya impuls. Okay, kita tengok.
Impuls apa rumus dia? Impuls ni dia sebenarnya adalah perubahan momentum. Kalau soalan definisi bertanyakan apakah definisi impuls? Okay. So maksud definisi impuls ialah perubahan momentum sesuatu objek. Okay. Apakah rumus perubahan momentum? Kalau momentum kita dah tahu kan, P sama dengan mv. Kalau perubahan maksudnya apa? Mestilah momentum awal tolak momentum akhir. Jadi kalau perubahan momentum, mv tolak mu. Okay, so ini ialah dia punya rumus. Okay, yang pertama. Yang kedua, kita tahu daya impuls ialah force sama dengan mv tolak mu per t kan. Okay, tapi kalau kita nak impuls sahaja, kita boleh tak ambil ni? Okay, ni yang pertama. Boleh tak kita ambil impuls bersama dengan F kali T? Ni adalah rumus yang kedua. Okay, Hazim terkeluar Okay, jadi kat sini kita ada dua rumus impuls. So, adakah daya sahaja? Okay. Okay, cikgu bawa turun bawah tau. Kalau MV tolak MU, kita dapat apa last kali? MV tolak MU. Kita keluarkan M, V tolak U. Okay. Okay, V tolak U sahaja tak ada apa kan? Okay, so kat sini lah. Okay, kalau dia daya impuls baru kita dapat F sama dengan MA sebenarnya kan. Okay, so sekarang ni FT ni ada juga. Jadi kamu tak boleh kata daya sahaja. Jisim sahaja. Daya dan masa hentaman. Ni nampak tak? F dengan T. Daya, jisim dan masa hentaman. Okay. Kat sini ni kita tak boleh ambil jisim ni sebab dia bukan jisim saja, dia kena perubahan momentum. Kalau perubahan momentum baru betul. Okay, so jawapan dia C. Okay, jadi kita kena tahu rumus dia. Okay, siapa tak tahu rumus impuls apa? Okay, rumus impuls ni dia ada dua, bukan MV tolak MU saja. F kali T pun dapat impuls. Kalau daya impuls, dia kena MV tolak MU per T. Okay, ni rumus yang ketiga. Okay. Okay, seterusnya nombor 7. Okay, yang ni. Okay, siapa salah yang ni, nombor 7 ni? Okay, ni salah. Okay, 11 pun salah. Okay, cikgu pun tak tahu lah nak explain macam mana, tapi dalam buku teks pun ada kan. Okay, graf untuk menunjukkan perubahan pecutan disebabkan oleh graviti bumi dengan jarak dari pusat bumi. Dia memang macam ni Okay, jadi maksudnya macam ni. Katalah kalau cikgu lukis ni bumi. Kita ada pusat. Okay, kalau jejari bumi kita letak simbol R besar kan selalunya. Okay, kemudian bila objek tu keluar daripada bumi, katalah dia keluar sampai ke sini. Okay, sekejap cikgu lukis kat sini lah baru nampak dia. Okay, cikgu buat warna biru pula. Dia keluar pula ke sini. Okay, ini adalah R kecil. Maksudnya yang ni dia dah keluar daripada bumi. Okay, kat sini ialah space, kat sini dalam bumi. Okay, so daripada dapatan saintis kan,
kita akan dapati bahawa kalau dekat dalam bumi, okay, semakin bertambah R, maksudnya dari pusat bumi makin keluar ke bumi, graviti kamu akan bertambah. Okay? Tapi bila sampai je dekat sini, dekat sini dia ada border dia. Okay, apa yang berlaku kat sini ialah semakin bertambah R, semakin berkurang graviti. Okey, yang ni boleh diterangkan daripada rumus tu. Kamu dapat apa rumus dia? G sama dengan apa? Tapi sebab per R kan, jadi dia berkadar songsang. Okey, tapi dekat bumi dia lain. Semakin bertambah R, semakin bertambah G. Bila dah keluar daripada bumi, R bertambah, graviti berkurang. Okey, so dalam buku teks pun dia ada bagi apa ni, graf ni. Okey, so boleh ingat tak? Okey, so graf dia macam ni kamu hafal je. Okey, masa dekat dalam bumi dia berkadar terus. Masa dia dekat luar bumi, dia berkadar songsang. Tapi kalau kat luar ni memanglah kita boleh agak dah sebab kamu dah keluar duduk kat space kan. Kan terapung kan. Maksudnya tak ada graviti kan. Graviti jauh. Okay. Tapi dekat bumi semakin kamu mendekati permukaan, graviti lagi kuat. Okay, boleh tak? Okay, ada soalan? Kita tak pernah jumpa lagi kan soalan macam ni kan? Okay, so kalau keluar lagi tolong ingat Okay, dia memang yang ni jawapan dia. Alright. Okay, tak ada Okay, seterusnya soalan berapa ni Jadi nombor 7, okay, nombor 10 kot. Okay. Okay, apa ni? Okay, Raja menunjukkan objek A dan B adalah suhu T1 dan T2. Haba mengalir dari A ke B sehingga keseimbangan terma dicapai melalui suhu T. Okay, jawapan dia apa? Okay, so jawapan dia C. Okay, ni tak nampak lah. Okay, siapa salah yang ni? Okay, kami salah. Okay, yang lain tak ada masalah kan? Okay, kita tahu kan macam ni. Cik bagi contoh lah, okay. Kalau kamu ada dua objek bersentuhan. Okay, katalah yang ni 15 darjah Celsius. Ini 25 darjah Celsius. Okay, nanti bila dicapai keseimbangan terma, dia jadi berapa? Dia jadi berapa? Suhu dia. Suhu T dia. Mestilah antara 15 ke 25 kan? Dia takkanlah tiba-tiba jadi 30, betul tak? Okay, kemungkinan jadi 21 lah, kata-kata 21 darjah Celsius. Bila dah ni kan. Okay. Cuma kat soalan ni, kamu kena tengok dia kata haba mengalir dari A ke B. Okay. A T1 kan. Okay, kita buat T1. Ni T2. Okay, kalau haba mengalir dari A ke B, maksudnya apa? Siapa lagi panas? Haba dia kena mengalir dari mana? Haba dia mesti kena mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Okey, so ni cikgu salah lah kan ni. Okey, katalah haba mesti mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Jadi kita tahu dah mana A, mana B. Should be yang ni lah A kan. Inilah yang
B. Okay, ini T1, ini T2. Jadi maksud dia kawasan panas ni mestilah temperature yang paling tinggi. Kawasan sejuk adalah temperature paling rendah dan suhu yang seimbang tu, suhu seimbang akan duduk kat mana? Katalah T0. T0 duduk mana? Duduk tengah-tengah lah kan antara dia. Okay, so apa jawapan dia? Okay, mestilah T1 paling besar. Jadi kita kata T1 paling besar, kemudian T, kemudian barulah T2. Betul tak? Kan jawapan dia C. Okay, faham tak Gabi? Kamu salah kan? Okay, kenapa kamu salah? Kamu kena tengok sini. Haba mengalir dari mana ke mana. Jadi kita mesti tahu. Haba dia mesti mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Okay, mana boleh dia sejuk pergi ke panas ya? Okay, haba ke, pressure ke. Pressure pun dia akan pergi dari kawasan yang banyak pressure kepada kurang pressure. Okay? Okay. Ada soalan? Soalan ni dia senang je tapi dia ada trik jugalah. Kamu ni kena pastikan mana panas mana sejuk. Okay. Okay, seterusnya. Ni pun konsep juga. Okay, udara terperangkap dalam sebuah bekas terapung di permukaan laut pada waktu tengah hari. Okay, mula-mula cikgu tengok soalan kan, cikgu tak baca soalan. Cikgu pilih boil lah sebab antara apa? Pressure dengan volume kan. Tapi salah, sebenarnya kena baca dulu. Tengok, dia buat perbandingan antara waktu tengah hari dengan waktu malam. Apa beza waktu tengah hari dengan waktu malam? Okay. Suhu kan. Okay, tengah hari panas. Malam sejuk. Okay, panas. Temperature tinggi. Sejuk, temperature rendah. Okay. Lepas tu dia kata apa? Isi padu udara yang terperangkap berkurang. Tengok dia kata waktu malam sejuk, V berkurang. Okey, ingat tak apakah yang berkait dengan T dengan V? Ingat lagi tak segitiga tu? Cikgu ajar tu? Ingat segitiga ni je. Okey, kita ada P, V, T. Kat sini kita ada Boyle. Kat sini Charles. Guy Lucet kan? Yang ni Charles. So kamu punya apa sekarang? This one kan? VT. So apa? Hukum Charles. Okay? Senang ke susah? Okay, siapa masih tak ingat segitiga ni? Okay, hafal hafal segitiga ni. Okay, seterusnya. Okay, Raja menunjukkan corak interferon gelombang air daripada dua punca yang koheren S1 dan S2. Okay, ada tak jawapan yang cikgu tak ni? Okay, siapa salah soalan ni? Okay, Laven salah. Kenapa Laven salah? Okay, so cikgu nak ingatkan yang ni je. Kalau kamu dapat gambar rajah macam ni kan. Okay, macam mana nak tentukan membina dengan memusnah ialah yang pertama kamu kena tengok gambar ni.
ada tak dia label puncak dengan lembangan? Okey, kalau yang kes 1, cikgu buat. Kes 1, puncak dengan lembangan ni, okey, selalunya dia akan buat titik-titik kat tengah. Okey, kalau gambar yang ada titik-titik kat tengah, maksudnya kes 1. Okey, jadi kita tengoklah kalau titik bertemu titik, okey, titik dengan titik, garis dengan garis, barulah membina. Okey, ni kes 1. Tapi gambar ajar kamu ni kes 1 ke? Okey, gambar ajar kamu ni kes 1 ke tak? Tak kan? Gambar ajar kamu ni sekarang ialah kes 2 yang mana dia hanya lukis puncak sahaja. Dia lukis puncak je. Jadi kat mana dia punya lembangan? So kat mana lembangan? Lembangan dia mestilah kat tengah-tengah. Okey? Kamu kena anggap kat sini dia ada lembangan dekat tengah-tengah. Okey, jadi kalau kat sini, titik yang pertama ni, ini adalah puncak dengan puncak. So, membina lah. Tapi tengok dekat X, dia duduk kat tengah-tengah. So, dia apa? Apa? Tak nampak kan? So, ini ialah lembangan dengan lembangan. Betul. So, sebenarnya dia masih membina juga. Dia maksudnya dia adalah lembangan tambah lembangan. Okay, so lukisan dia maksudnya macam ni tambah macam ni. Jadi dapat result 2 kali ni. Okay, so masih membina. Okay, siapa yang di-confuse kalau gambar macam ni tak bagi lembangan dengan puncak? Ni dia kes 2, dia tak lukis lembangan. Lembangan kamu kena anggap sendiri dekat tengah-tengah. Okay, so sekarang boleh tak bagi contoh kat cikgu kalau memusnah macam mana? Kat mana memusnah? Okay, kalau macam ni cikgu buat ni masih membina. Kalau kat sini pun membina. Kat mana memusnah? Macam mana nak lukis memusnah? Okay, cikgu buat warna merah. Kalau memusnah macam ni, kita ada sini maksudnya. Kita ada puncak tapi puncak jumpa lembangan. Betul tak? Lepas tu kat sini. Puncak jumpa lembangan. Puncak jumpa lembangan. Puncak jumpa lembangan. Maksudnya dia satu je. Dia tak bertemu dengan puncak ataupun lembangan bertemu lembangan. Kalau kat tengah-tengah ni kamu tak boleh kata dia memusnah. Yang ni salah. Ini membina. Ini maksudnya lembangan dengan lembangan. Okey, siapa tak faham apa yang cikgu lukis ni? Okey, boleh tak Arif? Nampak tak? Sekejap cikgu nak pasang ni bateri dulu. Okey. Okey, boleh tak? Ella faham tak? Apa yang cikgu explain ni? Okey, jadi kamu kalau dapat lukisan macam ni, kamu kena tengok dia lukis dua-dua tak? Adakah sama ada puncak dan lembangan ataupun dia lukis puncak sahaja ataupun lembangan sahaja. Okey, kena tengok kes dia dulu. Okey, lepas tu baru kamu tentukan.
Okay, kalau macam ni X ni kamu nampak macam memusnahkan, tapi tak, dia sebenarnya lembangan jumpa lembangan. Kalau yang garis garis hitam ni, ini adalah puncak jumpa puncak. Okay, boleh? Ada soalan? Tak ada kan? Okay, so ingat dia sebab dia kadang-kadang dia lukis ada lembangan, kadang-kadang tak ada. Jadi kamu kena imagine lah, dia kena macam imagine sendiri. Okay, next soalan. Okay, minggu lepas dah jumpa dah kan soalan ni. Okay, ni adalah aplikasi kepada fiber optik. Jadi fiber optik mengaplikasikan apa? Apakah fenomena dia? Okay, kalau jumpa je gambar macam ni dah tahu dah. Ini adalah pantulan dalam penuh. Okay, yang mana dia mesti daripada lebih tumpat kepada kurang tumpat. Tengok kaca luar kurang tumpat. Kaca dalam lebih tumpat. Cahaya ni pergi ke kurang tumpat, lepas tu dia terpantul semula. Okay. Okay, next 19, tajuk cahaya juga. Okay, rajah menunjukkan satu rajah sinar. Okay, ini ialah sebuah rajah sinar bagi. Okay, so kamu kena take note jugalah. Kita ada beberapa peralatan lah kan yang menggunakan aplikasi kantau ni kan. Tapi kita kena tahu kedudukan kantau tu macam mana. Okay, kalau teleskop ni famous selalu keluar kan. Okay, selalu teleskop ni dia mesti ada dua kantau kan. Okay, lepas tu ada F1, F2 macam tu. Okay, tu teleskop kita selalu jumpa. Okay, projektor kantau pembesar dengan mesin photostat. Okay, katalah kalau kamu tak tahu kan, kamu memang tak tahulah. Okay, macam mana kita nak jawab soalan ni? Okay, so yang pertama kita tengok ni, apakah image yang dia dapat? Apakah ciri image? Ni objek, ini image. Okay, boleh bagi tahu cikgu apakah ciri image yang kamu nampak ni? Ni objek ni kecil je, image dapat besar. Okay, so image adalah lebih besar. Okay. Kemudian nampak tak dia tegak kan? Tegak. Bila tegak dia adalah image maya. Okay. So kita tengok satu-satu. Okay, kalau mesin photostat. Mesin photostat. Adakah sama dia punya image macam yang kamu dapat ni? Lebih besar, tegak, maya. Kamu photostat selalunya dapat lagi besar daripada saiz yang sebenar ke? Tak kan? Mesin photostat dia selalunya sama saiz kan? Okay? So bukanlah mesin photostat. Okay, projektor pula. Projektor yang setahu cikgu, projektor dia image dia bukan maya tapi image-nya nyata sam. Okay? Sebab kamu tahu kan maksud maya ni tak terbentuk pada skrin. Dia tak boleh terbentuk pada skrin. Jadi macam mana kamu punya projektor dapat image maya? Okay? So projektor dia bukan maya, dia adalah image nyata. Okay, so kantau pembesar. Kantau pembesar betul tak? Dapat image lebih besar, tegak dan maya. Okay, dari segi sini dah betul dah. Dan kamu cuba ingat, kalau kamu guna kantau pembesar macam mana? Okay, kalau ni kamu nak tengok kan, kamu kena letak dekat kan? Maksudnya kamu kena letak dia kurang daripada fokus. Ada tak orang guna kantau pembesar macam ni?
Yang nak tengok tu kat sana tapi letak kat mata. Ada? Tak ada kan? Orang tengok dekat macam tu. Maksudnya kamu punya jarak U tu adalah kurang daripada F. So betul lah. Kata pembesar dia kena letak macam tu. Jadi ni betul tak? Objek kamu letak kurang daripada F. Ni U kamu. Okay? So jawapan dia ialah kata pembesar. Okay. Sebab tu sangat-sangat berguna kamu hafal apa cikgu kata. Ingat tak yang jadual cikgu bagi tu? Okay? Kedudukan macam ni, apa image dia? Kedudukan macam ni, apa image dia? Okay? Kalau kamu buat analisis kan, kamu letak je terus. Kalau letak kurang daripada F, apa? Kanta pembesar. Kalau letak sama dengan 2F, apa? Mission photostat. Kamera. Okay? Kamu buat analisis lah, letak dia punya alat-alat dia sekali. Dan hafal lah lepas tu. Okay. Boleh? Okay Okay. Anis banyak salah kat mana tadi? Soalan mana banyak salah? Okay, seterusnya topik form 5. Okay. Banyak kali kan kalau soalan leraian daya ni. Okay, tapi tak apa. Kita ulang-ulang. Nanti kalau keluar, kamu boleh jawab. Okay, apakah daya kehadapan Fx yang dikenakan ke atas lantai itu? Okay, nampak tak? Theta dia bagi kat sini. Yang ni Fx, kita nak Fx. So, automatic apa? Kita guna sin lah kan? Okay. So, Fx sama dengan F sin theta. Tapi, ada tak sin? Sin ada tak? Sin tak ada. Jadi, tak boleh guna sin. Okay, tak boleh guna. Jawapan tak ada sin. Okay, tapi boleh tak kita buat Fx sama dengan F cos theta terus? Boleh? Tapi theta kat sini. Kamu nak yang ni. So, cos theta pun tak boleh. Tapi jawapan dia bagi tan memang tak adalah. Tangent tak ada. Tapi dia jawapan dia semua dia bagi cos. Okay, macam mana nak jadikan kat sini jadi cos? Apa kamu kena buat kat sini? Siapa tahu? Macam mana nak jadi, kalau kita nak jadikan dia cos, kita kena tahu theta kat sini kan? Kita kena tahu berapa. Jadi macam mana nak tahu theta kat sini berapa? Tolak. Tolak. Apa yang tolak? Fx sama dengan F cos. Kamu kena nak tahu sini. Tapi kamu tak boleh guna yang ni theta sebab theta dia kat sini. Jadi 90 tolak theta. F cos 90 tolak theta. Ni baru betul. Okay, sebab kamu nak tahu sudut kat sini. Ni X. Katalah X ni berapa. Jadi nak tahu X 90 darjah tolak theta. Okay, siapa faham? Kenapa jadi 90 tolak theta? Okay, sebab kita nak tahu sudut dia. Kita tak boleh guna cos. Okay, kita tak boleh guna cos theta terus sebab theta dia kat sini. Kalau kita nak guna cos kat sini, kita kena tahu sudut ni berapa. Jadi sudut ni berapa? 90 tolak theta. Okay? Ella faham Ella? Okay, so jawapan dia C. Okay. Okay, seterusnya. Apa lagi? Ni banyak juga cikgu ambil soalan hari ni Okay, ni tajuk apa dia? Tajuk kekenyalan. Okay, elasticity. Okay, graf lawan pemanjangan eksperimen mengkaji kekenyalan spring. Okay, tak. Okay, jawapan juga tak letak pun. Okay, cuma cikgu nak buat revision sikit. Okay. Okay, kalau kita dapat graf daya lawan pemanjangan, kecerunan ni adalah bersamaan dengan
pemalar K ataupun kita panggil kekerasan pun boleh juga. Kita nak tahu kekerasan spring. Okey. Jadi kalau kecerunan tinggi maksudnya K tinggi, pemalar spring tinggi, spring tu lebih keras. Okey. Ni kena ingat Okey, jadi cikgu tanya antara P dengan Q, siapa lagi tinggi kecerunan? Siapa lagi tinggi? P. Sebab apa P? Sebab graf spring Q ni nampak tak dia lebih landai kan? Kita panggil landai kan macam ni. Spring P ni dia lebih cerun. Kalau macam gunung pun dia lagi cerun. Okey. Jadi kalau kita nak kata dari segi K, siapa lagi besar? Kekerasan P lebih daripada kekerasan Q. Okey. So selalunya kalau ataupun soalan akan tanya pula, kalau P lebih keras, agak-agak apa bahan dia? Apa contoh-contoh logam yang keras kalau nak buat spring P ni? Selalunya kita akan guna macam keluli sebab kita tahu kan keluli keras. Okey. Stainless steel. Okey, keluli lah. Okey, kalau yang lebih lembut dia tak keras ni kita ambil logam apa? Logam tulen seperti apa? Macam besi ke, ferrum ke, kuprum ke. Dia lembut. Dia lebih lembut daripada keluli sebab keluli campuran dia keras. Jadi kalau macam soalan tanya kan, ramalkan apakah apakah logam yang digunakan untuk membuat P dan Q. Kalau ada keluli, kamu ambil keluli mesti keras. Okey, kalau logam tulen macam besi dia lembut. Bukan lembut macam span tu tapi dia kurang keras lah. Maksudnya dia kurang kuat berbanding keluli. Okey. So ini maklumat-maklumat yang kita boleh dapat daripada graf. Okey, faham? Kat tangan? Yang faham apa yang cikgu bagi? Okey, apa cikgu explain? Okey, so boleh ingatlah kalau soalan modifikasi pun boleh dah. Ciri-ciri spring yang bagus apa? Buat daripada keluli, pemalar K tinggi, lepas tu apa? Dia punya diameter kena besar. Okey, tu dia punya ciri-ciri dia untuk dapat kekerasan. Yang boleh tahan. Dia kalau nak keras ni maksudnya kita nak tahan beban yang besar. Okey. Okey, next 24. Okey, ni senang je tapi cikgu nak ulang juga. Okey, salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan dalam cecair ialah, okey, saya ingat balik, pressure cecair apa rumus dia? Rho G H. Jadi dalam banyak-banyak rho GH ni, ketepatan kali G kali kedalaman, selalunya rho dengan G ni dia memang tidak berubah. Okey, contoh macam air laut. So yang berubah apa? Apa yang berubah? H. H akan berubah. So dia punya jawapan ialah kedalaman. Okey, jisim tak ada. Isi padu pun tak kisah, banyak mana ke sikit ke tak mempengaruhi. Kedalaman mempengaruhi, saiz bekas cecair lagilah tak mempengaruhi. Contoh macam soalan hari tu kan, kita ada bekas macam ni, lepas tu kita ada bekas macam ni. Okey, lepas tu kita ada sengit macam tu ke. Okey, tapi titik dia sama kat sini. So maksudnya pressure dia masih sama, X, Y, Z. PX sama dengan PY sama dengan PZ. Kita hanya nak tengok dia punya kedalaman. Kedalaman kita akan tengok daripada
permukaan. Bukan dari bawah, kita tengok dari atas. Okay? Okay, faham? Okay, ingat, hanya H saja mempengaruhi dia. Okay, kalau ketepatan berbeza, ketepatan lah. Tapi kalau cecair yang sama, dia mestilah sama ketepatan kan. Okay, so konsep-konsep yang mudah ni sepatutnya dalam kepala kamu dah ingat lah. Okay. Okay, seterusnya tajuk daya apung. Okay, apa soalan dia? Okay, baru soalan 27 kan? Banyak ni hari malam ni. Okay. Tapi cikgu tak ambil sangat tajuk elektrik dengan tu. Cikgu suka konsep-konsep yang macam ni. Okay. Raja menunjukkan belon iklan yang dilepaskan pada waktu pagi semasa perasiman sebuah pusat bandar. Belon sedang naik perlahan di ruang udara. Antara berikut yang manakah benar tentang situasi berikut. Okay, so kita cari apa dia hint dia. Dilepaskan pada waktu pagi. Belon sedang naik. Okay, belon naik. Okay, ni belon. Ni darat. Okay, katalah ni daratan. Okay, belon naik. Apa maksud dia? Maksud dia sekarang ni, kalau kita buat dari segi keseimbangan daya, kita ada weight kan bawah. Kemudian kita ada daya tujah ke atas FB apung. Okey, belon naik. Naik maksudnya apa? Siapa menang? Maksudnya apa? Ataupun kalau dikata memecut. Memecut lagi lah. Bila naik, kita dah tahu dia tak seimbang kan? Bila dia tak seimbang, FB dia mestilah lebih besar daripada dia punya weight. Okey, tengok betul ada tak? Daya tujah sama dengan berat belon. Salah, sebab kalian ni maksudnya FB sama dengan weight. Maksudnya dalam keadaan seimbang. Bila seimbang, sepatutnya belon tu apa berlaku kat belon? Kalau seimbang. Sama ada dia naik juga tapi dengan apa? Halaju seragam ataupun kita kata dia dalam keadaan pegun. Okey, betul tak? Betul je jawapan dia B. Kan? Okey, ni dia punya hint dia sedang naik perlahan. Okey, daya tujah lebih besar pada berat belon. Betul. Sebab tu dia boleh naik. Kalau berat lebih besar pada daya tujah, apa jadi pada belon? Belon akan turun. Daya tujah sama dengan isi padu udara terbesar. Isi padu udara tersesar. Salah. Daya tujah bersamaan dengan berat udara tersesar. Bukannya isi padu udara tersesar. Okay. D. Ketumpatan gas dalam belon lebih tinggi daripada udara di luar. Salah lah kan? Kalau lebih tumpat, dia akan ketumpatan tinggi, dia akan jadi berat. So dalam tu selalunya kita guna helium. Helium ni lebih ringan daripada udara dekat luar. Baru boleh naik. Okey. Faham apa yang cikgu explain ni? Okey, siapa faham angkat tangan? Okey, itu adalah first. Okey, ni nak dapat jawapan ni cikgu dah explain kan? Cuma cikgu nak tambah sikit. Okey, kenapa dia mention? Okey, Anis nak tanya ke? Oh, Anis kata faham Okey, cuma terlambat sikit. Okey, sekarang cikgu nak fokus kat sini. Kenapa dia kata waktu pagi? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kenapa kat sini dia mention waktu pagi?
Okay, ini penting tau untuk soalan modifikasi ataupun soalan penerangan kepada konsep. Macam kenapa, macam kalau soalan tanya kan, terangkan mengapa balon udara sesuai dinaiki pada waktu pagi. Okay, ada tak siapa-siapa nak bagi idea? Waktu pagi udara sejuk. Okay, betul. Sebab kalau waktu tengah hari udara panas kan? Kenapa dia tak kata waktu tengah hari? Okay, so jawapan dia ialah kat sini. Pada waktu pagi, okay betul, udara sejuk. Bila udara sejuk, apa jadi pada ketepatan dia? Ketepatan dia tinggi. Okay. Lepas tu kita ada udara dalam belon. Udara dalam belon pula ketempatan rendah. Okey, kalau kamu tengok dari konsep keapungan kamu belajar dari sains lagi kan. Okey, siapa yang akan naik atas? Siapa yang naik atas? Belon lah naik atas sebab ketempatan rendah. So dia akan, belon boleh naik atas. Okey, cuba kalau kita tengok kalau waktu tengah hari. Okey, waktu tengah hari udara panas. Okey, jadi ketempatan dia pun rendah. Udara kat luar pun dah rendah. Lepas tu kita ada udara dalam belon pun udara panas juga. Okey, udara dalam belon ketempatan rendah juga. Tapi dia punya perbezaan ketempatan tu adalah sangat kecil. Jadi belon ni tak boleh naik lah sebab kalau kamu belajar dalam keapungan, kalau sama-sama tumpat, macam mana? Kan? Okay, so kat sini kita nak kata perbezaan ketempatan tu sedikit. Jadi belon tak boleh naik. Okay, jadi memang kalau nak naik belon ni memang kena waktu pagi. Kalau soalan modifikasi kan dia tanya waktu apa yang sesuai, waktu pagi atau malam. Kan, malam udara sejuk juga tapi tak bolehlah malam sebab malam gelap kan, tak nampak. Okay, ataupun kita akan kata apakah yang akan berlaku jika balon udara dinaiki pada waktu tengah hari? So apa jawapan kamu? Okay, balon udara akan sukar untuk naik ke atas. Kalau dia tak naik, dia akan, maksudnya dia akan stuck, dia akan pegun je kat satu ketinggian, dia tak boleh naik dah. Okay, disebabkan yang ni lah. Okay, so faham kenapa cakap waktu pagi atau waktu tengah hari. Okay, jadi lepas ni kalau nak naik balon udara kena naik waktu pagi. Okay. Okay, ada soalan? Okay, ada soalan tak? Okay, tak ada Okay, so harap kamu faham pasal keapungan ni Okay, seterusnya. Okay, ni dah masuk soalan elektrik. Apa soalan? Oh, soalan ni cikgu tak ni Raja menunjukkan sebuah lintang sebelum dan selepas Swiss ditutup. Rasanya soalan dia kata, kenapa nilai V berkurang? Kan? Okay. Ni sebelum 1/5 volt. Okay, ini selepas dapat 1.3 volt. Apakah yang menyebabkan V dia hilang? Okay, so yang pertama kamu kena ingat ini apa? Ini kes daya gerak elektrik. Jadi maksudnya kita ada sel kering. So dalam sel kering tu kita ada rintangan dalam. Okay. So kenapa 1.3 hilang ni? Sebab ada rintangan dalam.
Kan? Betul tak jawapan dia? Okay, cikgu tak copy ni dia punya jawapan. Okay, so ingat untuk kes daya gerak elektrik ni kita ada rintangan dalam sel kering. Okay, kemudian ingat litar dia. Kalau daya gerak elektrik, apa? V dia kena letak dekat bateri. Okay, kalau V letak kat sini, yang ni apa? Katalah kalau soalan ni cikgu ubah. Kalau yang ni apa? Ini adalah kes hukum Ohm. Okay. So kamu kena tengok V dia letak kat mana. Sebab kalau A memang letak dekat secara sesiri, tapi V dia letak kat bateri ke dia letak kat perintang. Okay. Hukum Ohm, V kena letak dekat perintang. Okay. Kalau daya gerak elektrik, V kena letak dekat sel kering. Okay, so kita nak refresh je kan, nak ingat balik je. Okay, next. Why is a soft iron core used in a thermometer? Okay, teras besi lembut. Okay, selalunya kan cikgu suruh hafal kan, teras besi lembut ni kenapa? Sebab mudah dimagnet dan dinyah magnet. Okay, kamu dah tahu dah hafal kan? Tapi mana ada jawapan? Ada tak jawapan? Mudah dimagnet dan dinyah magnet. Tak ada kan? Tapi sebenarnya apa yang kalau benda tu tak susah dimagnet dan dinyah magnet kan, apa yang akibat dia? Adakah arus pusar? Arus pusar bukan kan? Arus pusar ni yang kita nak apa? Berlamina. Okey, ingat berlamina arus pusar. Kebocoran flux ni dia apa? Yang ni dia kena apa? Gegelung. Kamu ingat? Sebab ni modifikasi pun boleh guna. Gegelung primer kena apa? Rapat dengan gegelung sekunder. Untuk mengatasi masalah dia macam ni. Kebocoran flux kena gegelung primer sebelah gegelung sekunder. Tapi kalau mudah dimagnet dan dinyah magnet ni sebenarnya dia menyelesaikan masalah hysteresis. Okay? Hysteresis ni macam mana? Dia macam berlaku kehilangan tenaga jugalah disebabkan hysteresis. Lagipun kamu boleh ingat hysteresis ni kan macam histeria. Histeria ni mudah dirasuk dan tak dirasuk. Macam tu lah. Okay. Dia macam kalau histeris ni kita macam nak kata dia mudah berubah kan. Macam okay, histeria, hysteresis. Macam tu lah. Sekejap dia okey, sekejap tak okey. So ni lah. Maksudnya mudah dimagnet dan dinyah magnet. Okay, boleh. Cikgu bagi contoh-contoh tu supaya senang kamu ingat. Okay, setakat ni. Okay, ada berapa soalan lagi? Okay, 5 soalan lagi. Ni memang banyak sikit cikgu ambil. Soalan dia tak susah sangat tapi dia macam banyak konsep yang boleh kita bincangkan. Okay, next. Ni. Okay, yang ni pasal diode. Okay, kita nak buat revision sikit lah. Okay, apabila diode dalam sambungan pincang ke depan, lapisan susutan menjadi nipis. Okay, ingat lagi tak? Kalau lapisan nipis dan pincang depan, maksudnya arus boleh lalu kan? Okay, apakah yang betul? Elektron dan lohong ditarik menjauhi simpang PN. Okay, sekejap cikgu pernah keliru. Apa jawapan dia? Okay, tak tahu pula soalan ni nombor apa. Okay, menjauhi simpang PN.
Maksudnya kalau elektron dan lohon ditarik menjauhi, bukan ke jadi tebal. Betul tak? Lohon pergi sini, elektron pergi sini. Okay, tengok cikgu pun dah ni. Dah apa? Dah confused. Okay, kita ingat balik macam mana nak. Okay, kalau pincang depan, kita ingat pincang depan negatif kena sambung dengan negatif kan. Okay, positif ni P kena sambung dekat positif juga. Okay, so bila positif dengan positif, okay, apa jadi? Dia akan menolak kan? So dia akan mendekati simpang PN. Okay. Lepas tu N ni pun pergi ke simpang PN. Okay, betul. So kalau elektron dan lohon ditarik menjauhi simpang PN, dia akan jadi tebal kan? Sebab dia pun semua menjauhi. Jadi ada satu border. Okay, so salah. Elektron dari jenis N ditarik merentasi simpang PN. Okay, betul kan? Sebab dia mendekati kat sini. Sebab positif akan tarik negatif. Ini tolak. Cas negatif mengalir dari terminal negatif ke semikonduktor jenis P. Salah. Sebab pincang depan dia N dengan N, P dengan P. Cas positif mengalir dari terminal positif. Okay, saya tak nampak ni. Apa dia? Ke simpang N. Okay, salah. Okay, so jawapan dia ialah B. Betul tak? Okay. Cikgu tak tahu nombor berapa ni. Betul tak jawapan dia B? Okay. Nombor berapa ni soalan? Betul. Okay. So, okay, tengok cikgu pun dah jadi confused tadi. Okay. So kamu ingat balik dia punya peraturan. Kalau pincang depan apa? Arus lalu. Lepas tu P mesti kena sambung dekat P. N mesti kena sambung dekat N. Jadi kamu akan ingat lah. Okay. Cuma ingat je dia punya peraturan dia. Okay. Seterusnya. Mana terdapat komponen elektronik berikut. Okay. So cikgu nak kamu hafal lah. Okay. Kalau anak panah keluar maksudnya N. So tengah mestilah P, ini mestilah N. Okay. So transistor NP N. Diode salah, perintang salah. Okay. Ingat, anak panah keluar ialah N. Kalau anak panah masuk ialah P. Boleh tak hafal? Tapi kalau kamu punya silibus memang selalunya jumpa N, P, N. Okay? Okay, seterusnya. Soalan separuh hayat. Okay, sebab lama dah tak bincang kan soalan separuh hayat. So, cikgu keluarkan soalan ni. Okay, aktiviti sampel P menjadi 3.15% daripada nilai asal selepas 200 minit. Berapakah separuh hayatnya? Okay, so dia dah bagi macam ni lagi senang lah. Okay, 200 minit. Okay, so 200 minit bersamaan dengan berapa separuh hayat? 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya 5 T setengah. Jadi kalau 1 T setengah, 200 bahagi 5. So dapat 40 minit. Okay. So soalan separuh hayat ni senang sebenarnya. Tapi kadang-kadang dia boleh trik. Kadang-kadang dia bagi sebelum. Ataupun dia macam minta berapa nilai asal ke. Okay. Tapi dia kona-kona dia kamu buat macam ni je. Semua cara nak jawab dia maksudnya buat macam ni. Ni lebih senang daripada masuk rumus. Okay, next 39.
Okay, antara berikut yang manakah benar tentang kesan fotoelektrik? Okay, kenapa cikgu keluarkan soalan ni? Sebab nak kamu refresh balik apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesan fotoelektrik. Okay, so yang pertama, pembebasan elektron tidak akan berlaku untuk keamatan cahaya yang sangat rendah. Betul ke salah? Salah, sebab keamatan cahaya tidak mempengaruhi pembebasan elektron, kan? Dia bagi sikit pun boleh, tapi asalkan frekuensi tinggi. Okey, pengeluaran elektron dari permukaan logam melalui kesan fotoelektrik berlaku serta-merta. Betul tak? Betul. Okey, asalkan F dia lebih besar daripada F0, elektron akan terus keluar. Dia tak ada tunggu masa macam 5 minit ke lepas tu baru keluar. Dia syarat dia asalkan F dia lebih daripada F0 je. Okey, kesan fotoelektrik adalah pelepasan elektron dari permukaan logam apabila disinari dengan pancaran elektromagnet. Betul kan? Okey, maksudnya semua gelombang elektromagnet tu ada 7 tu kan, yang GF ungu nampak merah tu, tu semuanya boleh menyebabkan kesan fotoelektrik. Okey, tenaga kinetik fotoelektron bergantung kepada keamatan cahaya. Betul ke salah? Salah, sebab kita ada energi sama dengan W tambah K max kan. Okey, tapi K max ni kena tengok HF dia. HF sama dengan HF not tambah K max. Kalau tenaga dia besar, ada tenaga lebih, adalah tenaga kinetik. Okey, so jawapan dia 2 dan 3. Betul tak? 2 dan 3. Okey, betul. Okey, bagus. So kamu dah ingat dah ciri-ciri kesan fotoelektrik. Selalunya kalau soalan fizik kuantum ni dia memang tanya soalan tajuk pasal fotoelektrik lah. Sebab dia banyak soalan boleh tanya berbanding yang awal-awal tu kan, yang pasal jasad hitam apa semua tu dia susah sikit nak keluar. Okey, partikel duality ke. Okey, next last. Okey, sajalah cikgu keluarkan sebab nak tengok rumus dia. Yang rumus kesan fotoelektrik tu. Persamaan fotoelektrik Einstein dalam bentuk persamaan perkataan ialah persamaan dia apa? E sama dengan, okay ni nampak kan? E sama dengan W fungsi kerja tambah K max. Okay, iaitu E dia adalah H kali F sama dengan H kali F0 tambah setengah MV kuasa 2. Okay, so yang mana yang betul? Tengok dia kata, tenaga yang digunakan oleh elektron untuk melepaskan diri dari permukaan logam bersamaan tenaga cahaya tambah tenaga kinetik. Maksudnya dia buat yang ni. Ni maksudnya dia kata W bersamaan dengan E tambah K max. Betul ke salah? Salah kan? Dia sepatutnya E tolak K max kan? Okay, A salah. B, tenaga kinetik elektron bersamaan dengan tenaga kinetik fotoelektron. Macam mana ni? Tenaga fotoelektron sama dengan tambah tenaga cahaya. Salah lah kan? Okay. Last kali, tenaga cahaya iaitu E bersamaan tenaga yang digunakan elektron untuk melepaskan diri iaitu W fungsi kerja tambah K max. Okay, yang inilah yang betul. Okay, so jawapan dia C. Okay, betul tak? Faham tak apa yang cikgu buat ni? Okay. Yang biru ni ialah yang asal kan? Okay, so kita tengok A, B, C ni yang mana yang kena. Ni salah sebab dia tambah, sepatutnya dia kena tolak. So salah, ini betul. Okay, so jawapan dia C. Okay. Okay, cikgu tutup recording.